Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah, Salam kasih sayang. salam satu Malaysia. Para hadirin sekalian, ini kita akan membincangkan topik yang cukup menarik, iaitu kejayaan UMK. UMK merupakan sebuah universiti awam yang terletak di Kelantan dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Universiti Malaysia Kelantan terbahagi kepada 3 kampus yang diutamakan, iaitu kampus yang pertama ialah kampus Jeli yang menawarkan 3 jenis fakulti, iaitu Fakulti Industri Asas Tani, Fakulti Sains Bumi dan Fakulti Bio, Kejuruteraan dan Teknologi. Kampus yang kedua ialah kampus di Pangkalan Cepa, juga menawarkan 3 jenis fakulti, iaitu Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, Fakulti Perubatan Veterina dan Fakulti Hospitality Pelancongan dan Kesejahteraan. Yang terakhir ialah berkaitan dengan kampus Bacok yang menawarkan hanya 3 sahaja fakulti yang diutamakan, iaitu Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, yang kedua Fakulti Pengajian Bahasa Pembangunan Insan, dan yang ketiga Fakulti Seni Bina dan Estetik. Di sini kita akan membahaskan topik-topik kejayaan UMK yang lebih terperinci dan mendetail, iaitu langkah-langkah untuk mencapai kejayaan UMK. Seterusnya kesan-kesan daripada langkah sebentar tadi dan kejayaan UMK itu sendiri. Tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita yang cukup berkaliber ini. Yang pertama diberi nama Elvin Yati yang merupakan ahli panel pertama kita pada hari ini. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana pula saudari pengurusi? Begitu juga dengan saya, alhamdulillah sihat saya. Yang berikutnya ahli panel kita yang kedua, yang tampak pemalu tapi bijak berkata-kata, yang diberi nama Najwa Khairunisa. Terima kasih saudari kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk menghadiri forum yang cukup hebat pada hari ini. Terima kasih juga saudari kerana telah menjemput saya untuk menghadiri forum kali ini. Tidak ketinggalan juga ahli panel kita yang di sebelah sana, tampak manis orangnya, yang bernama Siti Khadijah. Saya amat berbesar hati kerana saudari sudi datang ke majlis kita. Terima kasih pengurusi majlis. Saya juga amat berbesar hati datang ke majlis yang sangat istimewa pada malam ini. Sebagai mukadimah, marilah kita membahaskan topik kita yang pertama, iaitu langkah-langkah kejayaan UMK. Okey, saudari kita yang pertama, bolehkah saudari beri pandangan saudari mengenai langkah-langkah kejayaan UMK? Terima kasih saudari pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman hadirin sekalian, langkah yang dapat dilakukan oleh Universiti Malaysia Kelantan dalam mencapai kejayaan adalah dengan pihak universiti haruslah menyediakan infrastruktur yang lengkap. Secara asasnya, infrastruktur yang lengkap dapat memberikan dan membantu pelajar dalam proses pembelajaran yang lebih berkesan. Pihak universiti boleh memohon daripada kerajaan untuk memberikan peruntukan kewangan yang banyak agar pihak universiti dapat menaiktarafkan lagi infrastruktur yang terdapat di universiti. Sebagai contoh, peruntukan kewangan yang diberikan oleh kerajaan dapat digunakan oleh pihak universiti dalam memperbanyakkan lagi teknologi-teknologi yang terdapat di Universiti Malaysia Kelantan, seperti komputer, laptop yang dapat diberikan dan digunakan oleh pelajar, khususnya yang terdapat di perpustakaan. Dengan itu, pelajar dapat memperoleh maklumat dengan lebih mudah kerana kemudahan yang telah diberikan oleh universiti yang cukup lengkap, yang mampu memberikan maklumat dengan mudah, dan pastinya pelajar akan mengaplikasikan hal tersebut dengan baik semasa berada di Universiti Malaysia Kelantan. Saya rasa penerangan saya sudah cukup jelas tentang cara Universiti Malaysia Kelantan dalam mencapai kejayaan. Saya akan kembalikan kepada saudari pengurusi. Terima kasih. Jadi benarlah apa yang diperkatakan oleh saudari Hayati kita dengan menyediakan pelbagai kemudahan kepada para siswa-siswi di Universiti Malaysia Kelantan dapat melahirkan sebuah siswa-siswi yang berjaya di universiti ini. Oleh itu, izinkan saya pula menanya pendapat ahli panel kita yang kedua, iaitu saudara Wawa. Izinkan saya bertanya pula kepada saudari kita, iaitu saudari Najwa
Najwa mengenai kesan daripada pembinaan infrastruktur sebentar tadi. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman saudari-saudara sekalian, terdapat banyak kesan yang diperoleh daripada langkah-langkah yang diperkatakan oleh saudari yang tersebut. Antaranya ialah pihak universiti dapat menarik lebih ramai pelajar di dalam maupun luar negara dengan adanya kemudahan infrastruktur seperti perpustakaan, gelanggang futsal, gelanggang badminton dan juga kios-kios makanan yang disediakan oleh pihak universiti. Pihak universiti dapat menarik lebih ramai para pelajar daripada dalam maupun luar negara untuk belajar di Universiti Malaysia Kelantan ini. Hal ini diperkatakan demikian kerana para pelajar akan berselesa untuk melanjutkan pelajaran mereka di sini. Seterusnya, dengan adanya kemudahan pengambil lain seperti PAS dapat memudahkan urusan para pelajar untuk berulang-alik daripada kolej kediaman masing-masing ke kampus universiti. Dengan itu juga, para pelajar daripada ketiga-tiga kampus dapat menyertai berbagai program yang disediakan oleh pihak universiti. Izinkan saya mencela Tuan Pengerusi Majlis daripada kesan yang dikatakan oleh saudari Najwa. Dapat kita saksikan kejayaan UMK dalam bidang pengangkutan. UMK telah menyediakan bas-bas untuk para pelajar untuk pergi ke universiti ataupun acara-acara yang telah diadakan oleh pihak universiti. Seperti maklum, baru-baru ini UMK telah mengadakan pesta convocation di Bacok, di mana pelajar-pelajar di kampus kota ini dapat pergi ke sana juga melalui bas yang disediakan oleh pihak UMK. Sebab dulu boleh. Infrastruktur yang seterusnya dapat kita saksikan melalui UMK telah berjaya memberikan akses internet percuma kepada para pelajar di kolej kediaman ini, di mana dengan adanya akses internet ini dapat kita saksikan para pelajar mudah mengakses internet dan memasuki kelas online secara lancar dan saksama. Oleh itu, perkara yang boleh saya simpulkan di sini ialah dengan adanya kemudahan infrastruktur itu, ia telah mendatangkan pelbagai manfaat yang berkualiti untuk pelajar-pelajar di Universiti Malaysia Kelantan. Sama-sama. Baiklah, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita masuk kepada langkah kedua yang dikupas oleh saudari Yati. Baiklah, terima kasih saudari pengerusi. Soalan yang cukup menarik yang diajukan oleh saudari pengerusi kita pada hari ini. Modus operandi yang kedua yang dapat dilakukan oleh pihak Universiti Malaysia Kelantan dalam mencapai kejayaan adalah pihak universiti bolehlah merekrut tenaga yang berkemahiran. Pihak universiti haruslah melaksanakan proses pemilihan dan penapisan sebelum menerima mereka yang ingin berkhidmat di Universiti Malaysia Kelantan. Terima kasih saudari pengerusi. Soalan yang cukup menakjubkan daripada saudari pengerusi kita pada hari ini. Modus operandi yang kedua yang dapat dilaksanakan oleh pihak Universiti Malaysia Kelantan dalam mencapai kejayaan adalah dengan pihak universiti haruslah merekrut tenaga pekerja yang berkemahiran. Pihak universiti haruslah menjalankan proses pemilihan dan proses penapisan sebelum menerima mereka yang ingin berkhidmat di Universiti Malaysia Kelantan. Sebagai contoh, pihak Universiti Malaysia Kelantan haruslah menjalankan proses pedagogi kepada para pengajar-pengajar agar mereka dapat mengetahui cara yang terbaik dalam menyampaikan kandungan silibus atau modul kepada pelajar agar pelajar dapat mengetahui ilmu pengetahuan yang disampaikan dengan lebih baik. Dengan itu, pemahaman yang terdapat dalam pelajar akan lebih mendalam kerana pemahaman dan penyampaian yang lebih terbaik dan terbaik yang berkesan daripada pengajar-pengajar. Hal ini sesuai dengan peribahasa yang mengatakan guru ibarat lilin yang membakar diri sendiri demi menerangi orang lain, kerana setiap langkah yang diberikan dan dilakukan oleh pelajar yang dilakukan oleh pengajar pastinya akan
memberi impak yang positif kepada pelajarnya. Oleh itu, maka dari itu sahaja daripada saya akan berikan sekali lagi kepada pengurus kita pada hari ini. Terima kasih. Berdasarkan apa yang diperkatakan oleh Saudari Yati itu sangat benar dan saya bersetuju dengan pendapat beliau. Saudari Najwa, Ya, saudari pengerusi majlis. pada pandangan Saudari Najwa, apakah kesan yang kedua daripada langkah yang telah dikupaskan oleh Saudari Yati kita sebentar tadi? Pada pandangan saya, kesan yang diperoleh daripada langkah yang dikupaskan oleh saudari Yati sebentar tadi ialah pihak universiti dapat melahirkan modal insan yang berkualiti. Hal ini diperkatakan demikian kerana dengan adanya tenaga kerja yang berkualiti, hasil ataupun produk yang dikeluarkan oleh Universiti Malaysia Kelantan juga tidak kurang hebatnya. Pihak universiti juga dapat melahirkan modal insan yang berkualiti daripada segi aspek jasmani maupun rohani. Tidakkah tuan-tuan, adakah saudari-saudara sekalian mengetahui bahawa modal insan yang berkualiti mampu membawa saudari-saudara sekalian mengetahui bahawa modal insan yang berkualiti mampu membawa negara untuk terus maju ke hadapan? Benar apa yang dikata, saya setuju pada pendapat saudari. Kita maklum, modal insan berkualiti ini dapat dibuktikan dengan universiti ini telah melahirkan graduan-graduan yang berkualiti tinggi. Graduan-graduan ini bukan sahaja bekerja sebagai di bawah orang, malahan terdapat juga graduan-graduan Universiti Malaysia Kelantan ini menjadi usahawan yang berjaya. Mereka telah mencipta produk yang berkualiti hingga menembus ke pasaran antarabangsa. Jadi, tidak ketinggalan juga, dan insan yang berkualiti ini dapat juga kita saksikan melalui aktiviti curriculum di mana UMK telah mencatatkan kejayaan iaitu meraih pinggan emas dalam badan uniform pada tahun 2021. Saja pada pandangan saya, sekian, terima kasih. Oh, sangat hebat yang diperkatakan oleh ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Cukup memberi manfaat kepada kita semua. Kesimpulannya, jelaslah bahawa Universiti Malaysia Kelantan merupakan sebuah universiti yang melahirkan ramai siswa-siswi yang berjaya, terutamanya dari aspek keusahawanan, yang mana kita tengok seorang pelajar kita yang bernama Muhammad Arif bin Shimel yang telah menjadi seorang usahawan produk domestik yang terkemuka di negeri Kelantan ini. Tidak lupa juga kepada saudari Syamimi kita binti Azhar